Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 2 April 2024. Kita ke berita utama. Kerajaan akan memantau setiap agensi penguatkuasaan dengan lebih rapi untuk mengelak daripada terus terpalit isu kecurangan melibatkan ketirisan, rasuah dan salah laku dalam kalangan penjawat awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui terdapat segelintir penguatkuasa yang masih dikesan mengamalkan amalan rasuah serta salah guna kuasa demi kepentingan diri sendiri. Pada masa sama, beliau turut menghargai tindakan pantas Ketua Pengarah Kastam Datuk Anis Rizana Muhammad Zainuddin yang mengambil tindakan serius terhadap individu terlibat dalam isu rasuah. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota kastam di kargo KLIA mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui keputusan memberikan bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada penjawat awam tepat pada masanya selepas mengambil kira kos sara hidup yang sedikit meningkat ketika ini. Ujarnya masih ada penjawat awam di peringkat bawah yang mengeluh dengan peningkatan kos sara hidup tambahan lagi bagi memenuhi keperluan menjelang Aidilfitri. Anwar yang juga Menteri Kewangan percaya keputusan agihan bantuan bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada penjawat awam bulan lalu tidak dapat menampung keperluan sedia ada. Tambahnya, walaupun ia keputusan bijak, namun beliau mendapati agihan itu tidak dapat menampung sehingga Aidilfitri kerana telah digunakan untuk keperluan perbelanjaan persekolahan anak. Pada masa sama, Anwar menggesa semua agensi, badan-badan berkandung kerajaan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan untuk mengumumkan bantuan sama kepada pekerja mereka termasuk institusi perbankan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa untuk memanggil mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan Negara MKN bagi membincangkan situasi semasa dan mengambil langkah segera menangani an-Nasir yang mahu mengganggu-gugat keamanan dan keharmonian negara. Gesaan itu dibuat susulan serangan ketiga membabitkan kedai serbaneka KK Mart di Sarawak yang disifatkan sebagai negeri paling harmoni dalam toleransi agama. Pengerusi DAP Lim Gua In berkata yang di-Pertuan Agong juga telah bertitah supaya semua pihak berhenti mengambil kesempatan terhadap isu ini dan menitahkan bahawa ia harus diserahkan kepada pihak berkuasa. Katanya tidak perlu bagi mana-mana pihak untuk menyalakan lagi api kemarahan kerana ianya menunjukkan tiada lagi tempat yang selamat di Malaysia daripada serangan ke atas cawangan KK Mart. Proses diplomatik antara Malaysia dan Amerika Syarikat bagi pembebasan dua rakyat Malaysia ditahan di kem tahanan Teluk Guantanamo sejak 2006 sudah bermula. Duta Besar Amerika Syarikat di Malaysia, Edgar D. Kagan berkata komunikasi diplomatik antara pihak berkenaan di kedua-dua negara sedang berjalan namun enggan mengulas lanjut mengenai peluang mendapatkan tarikh kepulangan awal atau tahap rundingan setakat ini. Kedua-dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Farid Amin 48 tahun dan Muhammad Nazir Leb 47 tahun telah ditahan di Thailand pada tahun 2003 tetapi tidak pernah menjalani perbicaraan sehingga 2024. Juri tentera di Teluk Guantanamo pada akhir Januari lalu menjatuhkan hukuman penjara tambahan 5 tahun ke atas mereka yang bersubahat dalam pengeboman pengganas sehingga mengorbankan 202 orang di Bali, Indonesia pada 2002. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka.utusan.com.my.
Seramai 13 remaja lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Lahad Datu hari ini atas pertuduhan membunuh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun di College Vocational bulan lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh yang berusia antara 16 hingga 19 tahun itu. Mengikut pertuduhan, kesemua remaja terbabit dituduh bersama-sama membunuh Muhammad Nazmi Aizat, Muhammad Narul Azwan di bilik asrama 7 Resak dan 5 Belian, College Vocational Lahad Datu pada 21 dan 22 Mac lalu, kira-kira pukul 9 malam hingga 7.38 pagi. Mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun namun tidak melebihi 40 tahun dan boleh disebat sehingga 12 kali. Disebabkan kes juvana, pendakwaan dibuat secara tertutup di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zohani dan hanya keluarga tertuduh dibenarkan berada di bilik bicara. Mahkamah kemudian menetapkan 16 Mei depan sebagai sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Impian penyanyi Sufian Suhaimi untuk mendirikan rumah tangga sekali lagi tidak kesampaian apabila hubungannya dengan wanita dikenali sebagai Rania Al-Sadat terlerai pada minggu kedua Ramadan yang lalu. Ujar Sufian, 32 tahun, cincin risik kedua belah pihak sudah dipulangkan dan menjelaskan hubungan mereka masih dalam keadaan baik sehingga kini. Pelantun lagu di Matamu itu juga tidak menolak bahawa perpisahan tersebut berlaku kerana tidak lagi sehaluan setelah berbincang beberapa perkara termasuk perihal kehidupan. Namun Sufian menegaskan keputusan untuk mendirikan rumah tangga sebelum ini bukan diambil kerana terdesak untuk menamatkan zaman bujang. Berita dunia, tindakan seorang banduan yang menyamar sebagai wanita untuk meloloskan diri dari penjara El Libertador di Tocuito, Carabobo, Venezuela berjaya membuahkan hasil. Mendapat bantuan daripada teman wanitanya, Manuel Lorenzo Avila Alvarado, 25 tahun, mengambil peluang melarikan diri ketika sesi lawatan pengunjung bertemu banduan hampir tamat. Alvarado berjaya mengaburi beberapa pengawal penjara apabila memakai rambut palsu dan pakaian wanita walaupun dirinya mempunyai ton kulit gelap. Banduan itu dilihat keluar dari kemudahan yang dikawal ketat sebelum bercampur dalam sekumpulan wanita. Namun, dia hanya berjaya bebas sementara kerana pihak berkuasa berjaya menangkapnya dalam tempoh beberapa jam. Kawasan perkelahan yang menjadi tumpuan dan tarikan pelancongan di Arizona ditutup kepada pengunjung ekoran kehadiran tanaman berwarna kuning yang digelar sebagai stingnet. Pihak berkuasa di Monumen Negara Casa Grande Ruins mengumumkan penutupan itu sehingga 30 April depan. Universiti Arizona memaklumkan stingnet mempunyai bau yang kuat seperti pengilat kuku atau getah terbakar boleh menyebabkan masalah pernafasan yang serius serta ruam kulit yang teruk. Stingnet mempunyai bunga kuning yang cantik pada batang hijau dan boleh tumbuh lebih 0.6 meter. Dalam pada itu, pengunjung dinasihatkan untuk tidak berjalan di kawasan berhampiran atau memijak rumpai berbunga bagi mengelakkan ia merebak. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Selangor sasar kemasukan pelancong dari China seramai 7 juta menjelang 2025 selepas negeri ini menerima lonjakan sehingga 73% iaitu 352 satu orang dari negara Republik itu pada tahun lalu.
Malah negeri ini menerima kemasukan pelancong Cina seramai 203,615 orang pada 2022, menjadikannya kekal sebagai destinasi utama berbanding pasaran lain di Asia Tenggara. Menerusi satu kenyataan, Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Datuk Eng Su Lim berkata, kemasukan yang besar itu disumbang oleh kewujudan tarikan destinasi digemari mereka seperti Taman Tema Air, Pelancongan Eko serta Agro. Dalam pari itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri sekincan memberitahu promosi pelancongan negeri ditingkatkan lagi dengan kerjasama beberapa badan pelancongan utama. Lembaga Tabung Haji TH mengagihkan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.1% bagi tahun kewangan 2023, sama seperti kadar tahun kewangan sebelumnya. Agihan keuntungan itu membabitkan jumlah agihan sebanyak 2.72 bilion ringgit berbanding 2.6 bilion ringgit tahun sebelumnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, agihan itu akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH dan juga selepas mengambil kira pembayaran zakat sebanyak 2.57%. Katanya, pendeposit boleh menyimak agihan keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula jam 12.30 hari ini. Berita sukan, pemain skuash negara S. Sivasanggari melakar sejarah dalam kerjanya apabila merangkul gelaran sulung pada kejohanan klasik London yang berstatus gol di Gillon Market, London, England malam tadi. Sivasanggari meneruskan aksi luar biasanya apabila mengejutkan bintang nombor 2 dunia Hania El Halmami dari Mesir 11-9, 5-11, 13-11, 12-14, 11-8 dalam aksi sengit yang berlanjutan selama 1 jam 21 minit. Menerusi kejayaan menjuarai Klasik London, ranking Sivasanggari dijangka akan berubah menghampiri kelompok 10 terbaik dunia. Bekas Kapten Selangor FC, SFC, Brandon Gunn mengakui sejujurnya dia mahu terus kekal bersama The Red Giant bagi musim 2024. Bagaimanapun, pihak pengurusan didakwa tidak memberi ruang kepada tonggak Harimau Malaya itu untuk berbincang mengenai masa depannya bersama naib juara Liga Super 2023 tersebut. Menerusi satu hantaran di laman Instagramnya, pemain berusia 36 tahun itu berkongsi rasa kekecewaannya selepas terpaksa meninggalkan pasukan yang banyak mencipta kenangan indah buat dirinya menerusi pencapaian berpasukan serta individu. Dalam masa sama, pemain kebangsaan itu tidak lupa untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Gergasi Merah dan juga rakan sepasukan yang berjuang bersama dengannya selama ini. Sebagai penutup Last Minute MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 3 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.